Okay, nama saya Cik Zul daripada kampung Imam Manis. Nak tanya satu soalan Ustaz. Macam mana kaifiah sembahyang sunat istisqa ni Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya solat istisqa ni ialah solat untuk kita memohon, minta supaya Allah turunkan hujan. Dibuat sebagaimana Nabi SAW pernah buat ketika dulu, ketika mana seorang sahabat Nabi mengadu tentang keadaan di kawasan mereka yang kering dan kemarau yang panjang. Lalu Nabi SAW dia menyebut, kamu mengeluh kepada aku sedangkan doa-doa kamu diterima oleh Allah. Jadi waktu itulah Nabi SAW tunjukkan bagaimana cara dan kaedahnya untuk melaksanakan solat sunat istisqa. Solat istisqa ni ialah solat yang sebagaimana kita buat kaedahnya dan kaifiatnya sama seperti mana kita buat solat sunat hari raya Aidilfitri dan Aidil-Adha, di mana kita buat 2 rakaat. Pada rakaat yang pertama itu kita bertakbir, angkat takbir sebanyak 7 kali dengan diselangi oleh tasbih sebanyak 6 kali. Dan rakaat yang kedua kita takbir sebanyak 5 kali dan tasbih sebanyak 4 kali. Dan disunatkan pada rakaat yang pertama dibaca suratul A'la, Sabbihisma rabbikal a'la sehingga habis, dan dibaca dengan kuat oleh imam. Dan rakaat yang kedua dibaca dengan surah Al-Ghashiyah, Hal ataka hadithul Ghashiyah. Kerana kedua-dua surah ini mempunyai signifikan yang rapat dengan keadaan kemarau dan kita memohon agar diturunkan hujan. Dan selepas solat sunat dilaksanakan, khutbahnya tu akan dibaca oleh imam, oleh khatib, sebagaimana khutbah yang dibaca dalam solat sunat Aidilfitri ataupun Aidil-Adha. Cuma timbul persoalan di sini, adakah ada 2 khutbah ataupun 1 khutbah? Dalam hadis Nabi SAW ada meriwayatkan bahawa Nabi tidak duduk sewaktu khutbah yang kedua, Nabi meneruskan. Jadi para ulama mengatakan 1 khutbah saja, dan ada juga mengatakan ada 2 khutbah sebagaimana hari raya Aidilfitri, Aidilfitri ataupun Aidil-Adha. Biasanya kalau dalam hari raya Aidilfitri ataupun Aidil-Adha, khatib akan menyebut takbir sebanyak 9 kali takbir. Sebagaimana kita pernah dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 9 kali dan diakhiri dengan walillahil hamd. Tetapi dalam khutbah istisqa ini kita tukar takbir itu kepada astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim sehinggalah 9 kali dan diakhiri dengan wala haula wala quwwata illa billah. Begitu juga dengan isi khutbahnya tu. Dalam khutbah hari raya Aidilfitri biasanya kita bersyukur dan bergembira, dia punya falsafah khutbahnya itu. Tapi bagi khutbah istisqa, dia punya falsafahnya tu, kontennya itu, isinya itu lebih kepada mengajak agar jemaah bertaubat, insaf dan menyesali kepada setiap kesalahan, kemungkaran yang pernah dilakukan oleh tangan-tangan manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zahral fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maka jelaslah kemungkaran, kefasadan yang berlaku di atas muka bumi Allah disebabkan tangan-tangan manusia. Justru falsafah khutbah istisqa ini ialah menyeru supaya manusia kembali kepada Allah, dan sebagai satu peringatan agar manusia kembali dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah selesainya khutbah, maka sebagaimana Nabi SAW tunjukkan, Nabi akan membelakangkan makmum dan mengangkat tangannya, dan Nabi akan melihat langit. Dia melihat langit dan dia akan angkat tangan. Dan di waktu itulah dikatakan bahawa keadaan Nabi mengangkat tangan itu sehingga menampak ketiak Nabi yang putih itu. Dan pada waktu itulah para ulama mengatakan sunat juga untuk khatib memalingkan badannya itu, dan makmumnya itu akan mengaminkan dengan kuat, dengan penuh keinsafan pada waktu itu. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW, Nabi menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, yaf'alu ma yurid. Allahumma antallahu la ilaha illallah, Allahumma antal ghani wa nahnu al-fuqara, Allahumma antal ghani wa nahnu al-fuqara, anzil alaina al-ghais
waj'al ma anzalta 'alaina quwwatan wa balaghan ila hin. Maknanya dalam doa ini Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyebut, ya Allah, sesungguhnya Engkau lah tidak ada Tuhan melainkan Kamu. Engkau melaksanakan apa yang Kau suka, apa yang Kau kehendaki. Engkau lah Tuhan kami, ya Allah. Engkau yang Maha Kaya, sedangkan kami adalah hamba-Mu yang fakir, yang fakir. Tuhanul fuqara. Turunkanlah, anzil alaina al-ghais, turunkanlah hujan kepada kami, waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ila hin, sehingga kan apa yang Kau jadikan itu air yang mampu kami gunakan untuk tempoh yang panjang. Ada soalan. Ada yang mengatakan solat istisqa ini sebelum kita pergi solat itu maknanya kena dulu buat dulu sembahyang taubat. Dan kena pergi itu dalam keadaan yang tawaduk dan juga hati redha, jangan berbangga-bangga. Maknanya tak boleh pergi itu, kalau misalnya kata pergi bermewah-mewah macam tak guna. Apa pandangan Ustaz? Sebagaimana yang Nabi SAW pesan, ketika mana kita nak berbuat solat sunat istisqa, solat sunat istisqa disunatkan buat di padang dan dikumpulkan dan dilibatkan. Dalam Islam ni dia ada dua solat yang melibatkan lelaki dan wanita. Ada tiga jenis solat yang melibatkan lelaki dan wanita. Sorry. Yang melibatkan lelaki dan wanita, iaitu solat sunat hari raya dan solat sunat istisqa, di mana dia kumpulkan keduanya, dan termasuklah wanita-wanita yang uzur, yang haid juga boleh dilibatkan, tetapi mereka tak boleh bersemayam, tetapi bersama dalam majlis tersebut untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disunatkan sebelum melakukan solat sunat istisqa supaya berpuasa 3 hari sebagaimana Nabi SAW pernah bersebut. Dan juga berkumpul di padang dalam keadaan pakaiannya itu tidaklah bermewah-mewah sehingga akan menimbulkan rasa riak dan berbangga-bangga pada waktu itu. Sedangkan falsafah istisqa itu adalah merendah diri dan memohon dan meletakkan diri kita yang hina di depan Allah Subhanahu wa taala, dan meletakkan Allah yang Maha Kuasa yang tinggi untuk membantu kita yang sedang ditimpa musibah itu. Dan disunatkan juga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat agar dihadirkan bersama-sama dalam solat istisqa itu binatang ataupun haiwan-haiwan ternakan, kerana yang menanggung musibah penderitaan itu termasuklah haiwan-haiwan ternakan kita. Yang turut menerima akibatnya ialah haiwan-haiwan, dan kita mengharapkan agar haiwan-haiwan itu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di atas musibah yang berlaku. Allah